Ya. Kerana apa? Kerana daripada 2008 dah ada usaha untuk tak nak guna Pakatan Rakyat. Ya. Di negeri Perak, di negeri Selangor, di negeri yang mana PAS menang kursi yang paling kurang pada 2008, rundingan untuk adakan kerjasama dengan UMNO Barisan Nasional telah diadakan. Ya, Alhamdulillah kita berjaya gagalkan. Saya sendiri pergi jumpa Daulah Bedawi ganti Hasan Ali. Kalau ikutkan perjumpaan tu, Ustaz Hadi, Hasan Ali dengan Ustaz Nasha, kita dapat tahu, kita blok. Lalu akhirnya bila kita pergi, kita jumpa, ramai-ramai pergi jumpa Ustaz Hadi di Jalan Raja Laut, di pejabat PAS, ya, maka kita bersemuka, kita tanya terus terang, maka diakui nak jumpa Pak Lah, kita tak setuju, akhirnya diputuskan, okay, Ustaz Hadi tak payah pergi, ganti dengan Cikgu Upah. Hasan Ali tak payah pergi, ganti dengan saya. Ya, pasal masa tu Hasan Ali sebagai Pesuruhjaya, saya Timbalan Pesuruhjaya. Ya, Ustaz Nasha pergi jumpa Pak Lah dengan Hirtoyo. Di situ kita tolak. Ya, Ustaz Ahmad Awang sebagai Pesuruhjaya PAS di negeri Perak. Ya. PAS dekat Perak, dekat Selangor ni PAS 8 kursi masa tu. DAP 13, PKR 15. Di Perak lagi teruk. PAS 5 kursi. 5 ke 6? 5. Ya, PKR 6 kursi. DAP 18. Ya, maka di dua-dua negeri ini PAS kursi yang jumlahnya yang paling kecil. Di Kedah tak ada masalah, PAS ramai. Kelantan tak payah ceritalah. Kat Pulau Pinang tak payah nak buat, tak boleh nak buat apa, PAS hanya 1 kursi. Ya, sama ada PAS dengan kerajaan ataupun tak dengan kerajaan, kerajaan Pakatan Rakyat, DAP dengan PKR dah boleh bentuk dah. Ya. Tapi di dua negeri ini daripada awal dah ada usaha nak gagalkan Pakatan Rakyat. Lalu UMNO dia lihat perkembangan dalam PAS dengan Pakatan Rakyat ni memang tak aman, tak tentram. Ya, tiap-tiap tahun ada isu. Asyik bergaduh. Ya. 2013 Multaqa Ulama yang pertama. Lepas pilihan raya, suruh kaji balik kerjasama dengan PKR. Ni resolusi Multaqa Ulama daripada awal. Lalu UMNO lihat, ya. 2015 pula usul putuskan hubungan dengan DAP. Lalu itulah bila dikatakan bahawa PAS adalah mata rantai yang paling lemah, UMNO dia fikir paling mudah nak pecahkan Pakatan Rakyat, kita tawarkan Islam. Ya. Dan inilah yang timbul isu hudud dalam parlimen, soal usul peribadi, persendirian, ya, private members bill, ya, atas cadangan daripada Menteri UMNO yang mencadangkan supaya dibawa private members bill itu ialah Menteri UMNO. Dia kata kamu nak hudud di negeri Kelantan, mudah je bawa private members bill, bawa ke parlimen. UMNO kita akan sokong. Ya? Tapi bila kita nak bawa pun tak diterima untuk dibahas pun. Ya? Sampai ke laut, sampai sekarang. Ya? Lalu ini semua mainan. Ya? Daripada awal dah kita kata ini mainan. Tapi malangnya ada pemimpin yang kata, ya, bukan dia kata betul, dia kata kita ni dah kena tipu dengan UMNO dah beribu kali. Ya? Asalkan kita yang ditipu dan bukan kita menipu, tak apa. Ni yang berat lah. Dia berat lah. Ni bukan kata-kata ahli biasa. Ya? Lalu macam mana kita nak hadapi keadaan yang macam ni? Ya? Ya? Dia redha ditipu. Ya? Ni yang masalah dia. Ya? Lalu sekarang ni inilah yang apa yang kita terpaksa buat sekarang ni, pasal kita nampak bahawa kejujuran dalam berpakat itu tidak ada, sentiasa mencari alasan untuk nak berpecah. Ya? Dulu dianggap bahawa nak pecah dengan PKR. Asalnya, itulah sasarannya, nak bertelagah. Cari nak bertelagah dengan siapa. Ya? Tapi akhirnya didapati oleh kerana isu hudud ni boleh meyakinkan ahli-ahli PAS, ya, maka DAP lah dijadikan sasaran. Ya? Inilah yang sekarang yang PAS yang bawa ni lebih kurang
apa kalau dalam bahasa kita boleh kata Muslim nationalism lah, ya. Semangat kebangsaan Islam ataupun orang Islam, yang mana dianggap orang Islam semua kena bersatu, ya. PAS dengan UMNO ni paling kurang kalau kita boleh kerjasama dengan DAP, kenapa kita tak boleh kerjasama dengan UMNO? Inilah dia punya hujah dia. Yang bawa hujah-hujah ini yang muda-muda, ya, geng-geng ustaz-ustaz yang bawa balik daripada nampak kalau kita boleh boleh berkuasa lagi mudah kalau kita kerjasama dengan UMNO. Kenapa kita nak susah payah nak cuba ubah pemikiran orang Melayu lah, apalah, ya. Biar kita bersama, kita dapat menguasai semua kursi-kursi parlimen majoriti Melayu. Kalau kita bersama dengan UMNO, ya, kita boleh menang. Inilah yang pendekatan. Maka akhirnya nak tunjuk rapat dengan UMNO, mesra dengan UMNO atas dasar kepentingan Melayu Islam, cari gaduh dengan DAP yang dikatakan parti Cina, ya. Lalu inilah yang pendekatan yang sekarang, sama ada dia nak cakap terus terang ataupun sebaliknya terpulanglah, ya. Tapi kita boleh baca, ya. Kita sebagai ahli politik ni kita kena baca, kita kena mampu untuk nak baca, ya. Tindak tanduk dia, tindakan dia. Lalu bila kita dah faham, nampak cara gaya dia nak bawa, maka kita perlu bertindak seperti mana yang akan menjayakan ataupun memenangkan menjayakan usaha kita, ya. Kalau kita nak main ikut je dan kita nak tunggu dia cakap inilah yang dia nak, ya, tu maknanya kita ni bukan ahli politik lah, ya. Kita tak boleh baca, ya, gerak-geri dia, cara dia, ya, kita tak dapat baca, ya. Sedangkan benda ni pun dah jelas, ya. Saya beri contoh mudah je lah, yang apa yang Husyam sebut dia malam semalam sebenarnya bukan baru, saya pun dah tulis, ya. Tapi yang lebih nyata bukti bahawa PAS dengan UMNO ni sanggup untuk kerjasama ni ialah bila pertahankan Tan Sri Khalid Ibrahim, ya. Bila dia pertahankan Tan Sri Khalid Ibrahim ni, Tan Sri Khalid Ibrahim pada satu ketika dia menjadi menteri besar ni, PKR dah tarik dah, DAP dah tarik dah. Yang sokong Tan Sri Khalid Ibrahim PAS. 15 campur dengan 1 Tan Sri Khalid, 16 kursi je, tak cukup, ya. Lalu yang menyebabkan Tan Sri Khalid Ibrahim boleh terus jadi menteri besar setelah DAP dan PKR telah tarik sokongannya ialah 15 PAS, 1 Tan Sri Khalid, 16 campur 12 UMNO. Itu yang hidup 28. Dan kerajaan negeri Selangor untuk tempoh hampir 2 minggu merupakan kerajaan PAS, UMNO dan Tan Sri Khalid Ibrahim sebagai menteri besar. Dia pecat habis exco PKR, dia pecat habis exco DAP, ya. Tempoh itu tempoh kerajaan PAS UMNO yang dipertahankan oleh pimpinan PAS dan hanya digagalkan bila 2 adun PAS ni keluar menyatakan tarik balik sokongan terhadap Tan Sri Khalid Ibrahim. Barulah Sultan panggil dan Tan Sri Khalid Ibrahim letak jawatan. Maka Sultan kata tunggu sampai ada pengganti, ya. Kalau 2 adun PAS ni tak tarik sokongannya, mungkin negeri Selangor hingga hari ini bawah Tan Sri Khalid Ibrahim sebagai menteri besar, PAS dengan UMNO penyokong pada Tan Sri Khalid. Lalu kalau ada orang kata PAS tak sanggup nak kerjasama dengan UMNO, tak sanggup bentuk kerajaan bersama, bohong. Bagi saya bohong. Kenapa? Kerana dah terbukti. Kalau 2 orang tu tak tarik, sampai hari ini mungkin Tan Sri Khalid Ibrahim sebagai menteri besar, PAS dengan UMNO kerajaan, ya? Itu hakikat, ya. Lalu tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, inilah cabaran kita sekarang ini, ya. Iaitu kita kena pulih balik kerjasama politik yang satu-satunya setakat ini yang kita nampak, ya, mampu untuk mengalahkan UMNO Barisan Nasional, ya. Ada orang kata takkan kamu beriman, ni yang istilah yang berat ni kita dengar ni, ya. Kamu ni beriman dengan Pakatan dulu rakyat lah, sekarang ni Pakatan Harapan lah kan, ya.
Lalu saya jawab balik mudah je. Saya kata bila perang Bukit Uhud ni, perang Uhud ni, Nabi suruh pemanah duduk atas bukit. Jangan tinggalkan bukit. Jangan tinggal. Walau apa berlaku, jangan tinggalkan bukit. Takkan beriman dengan Bukit Uhud? Ini bukan soal beriman dengan mana-mana. Ini soal usaha. Yang mana di antara usaha itu ialah untuk menentukan pendekatan dan kaedah strategi yang memungkinkan mengikut pandangan dan penilaian kita secara ikhlas dan jujur yang memungkinkan kemenangan. Ada orang kata tak payah, tu serah pada Allah. Kalau serah je pada Allah, kenapa bila dalam kes perang Badar, bila Nabi ditanya tentang soal penempatan tentera Islam tu, oleh Khubab bin Munzir, sama ada ianya wahyu ataupun pandangan, Nabi kata pandangan. Lepas tu Khubab kata pindahkan tentera, letak sini, kita kuasai air. Kenapa Nabi tak kata tak payah, ni kita serah pada Allah je? Ni usaha. Lalu dalam usaha kita untuk mencapai kemenangan, lainlah kalau ada satu strategi yang baru, yang dikemukakan, yang dibentangkan, yang kita dengar, kita nilai penghujahan dia dan kita boleh terima. Tapi setakat ni tak ada. Apa yang dibuat? Semua yang dibuat tanpa pengetahuan kita yang ditawarkan pada Azmin tu. Bukan dia beritahu kita. Kita AJK Pahang Pusat. Tiba-tiba kita dengar. Yang beritahu siapa? Azmin yang beritahu. Azmin terkejut. Dia beritahu pada Dr. Hatta. Dr. Hatta beritahu kita. Kita bawa ke AJK Pahang Pusat. Kita tanya. Dia kata ya. Dia orang curi. Hantar yang tanya. Dia kata, dia orang curi 2 orang kita. Takkan kita tak boleh curi orang dia? Apa? Lalu benda yang dia buat, dia tawarkan, bukan dia bincang. Yang susun pertemuan dengan Pak Lah, dengan Hirtoyo. Kita tak tahu. Benda tu dibocorkan. Dapat tahu kita berhadapan dengan mereka. Mereka mengaku. Lalu sekarang ni janganlah kita anggap bahawa dia akan beritahu kita, kita nak kerjasama dengan UMNO, dan sebagainya. Dia tak akan cerita, dia akan buat. Allahualam. Saya pun sebenarnya tadi tak nak duduk fikir nak cerita apa, tapi tak tahu nak cakap apa lah. Tapi akhirnya inilah apa yang saya sampaikan. Semoga kita semua fahamlah kenapa amanah negara ni ditubuhkan. Bagi kami ni kalau kalah pemilihan ni perkara biasa. Tapi kalau parti tu lepas kita kalah, dia terus seperti mana yang dah dipersetujui, kukuhkan Pakatan Rakyat, tapi buat lain. Tiap-tiap tahun keputusan muktamar kukuhkan Pakatan Rakyat, tapi tiap-tiap tahun yang dilakukan adalah sebaliknya. Ni yang cerita dia. Cakap lain, buat lain. Inilah masalah. Lalu tuan-tuan dan puan-puan, ini memanglah merupakan satu suasana yang cukup mencabar, tetapi saya yakin bahawa sekiranya kita istiqamah dengan usaha kita untuk menjadikan Islam itu dan politik Islam itu sebagai asas dan budaya politik yang arus perdana di negara kita, dengan pendekatan dan kaedah yang semasa, yang waqi'i, yang mengambil kira realiti, yang mana ada ijtihad, yang berani buat ijtihad siasi, ijtihad politik. Suasana kita berbeza, cara kita nak tangani mesti berbeza. Nak banding dengan Mesir, nak banding dengan Turki, nak banding dengan itu, tapi kita kena berani. Saya yakin insya-Allah kita tetap akan mencapai kejayaan insya-Allah.